iaitu kisah pembinaan Kaabah semula yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Masa ni tuan-tuan, Nabi SAW berusia sekitar 35 tahun. Maknanya dalam 5 tahun lagi selepas daripada peristiwa ni, Nabi SAW dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul. Okey, kisah ni tuan-tuan, sebelum kita masuk tajuk ni, kita tengok Kaabah dulu. Kaabah kita duduk pila ni lah. Kita duduk sembahyang menghadap ke arah Kaabah ini sebagai suatu tanda kita orang Islam. Kita duduk pi tu, kita duduk tengok besar Kaabah ni. Berapa tak ada siapa pernah sukat. Jadi saya ambil tuan-tuan daripada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibrahim Raf'at Bashah, kitab Mir'atul Haramain. Dia ukur Kaabah adalah ni. Ada kita sekarang ni, berapa besar dia, berapa lebar, berapa panjang, berapa tinggi Kaabah yang ada hari ni tuan-tuan. Jadi tinggi Kaabah ni tuan-tuan ialah 15 meter. Kalau kira dengan ukuran apa kita kata ni, dengan ukuran hasta ni, lebih kurang 27 hasta. Bukan hasta orang Sungai Petani ya. Hasta ni hasta Arab tuan-tuan. Dia panjang sikit pada kita. Jadi kalau meternya ialah 15 meter tinggi tu. Kita tengok tu memang tinggi kan. Bila kita pergi tawaf di keliling Kaabah tu, tinggi dia ialah 15 meter. Ukuran bahagian utara ialah 9.92 meter. Cuba tuan-tuan bayang saiz Kaabah yang ada pada hari ni. Bahagian barat 12.15 meter. Ukuran bahagian selatan ialah 10.25 meter. Bahagian timur 11.88 meter. Jadi dia punya square dia tu tak sama kan. Kalau kita tengok tak sama. Belah ni lain, belah ni lain. Dia ada lari sikit-sikit daripada arah-arah Kaabah yang ada pada hari ni. Inilah luas, tinggi dan juga besarnya Kaabah yang ada pada hari ni tuan-tuan. Bila kita nak tengok sejarah ni, sejarah pembinaan Kaabah sehingga jadi sampai macam kita tengok pada hari ni. Okay. Jadi pembinaan Kaabah ni dilakukan oleh orang Quraisy apabila berlaku kerosakan kepada bangunan Kaabah akibat daripada dua peristiwa yang dicatatkan oleh para ulama sirah. Satu tuan-tuan, Kaabah ni pernah terbakar. Macam mana boleh Kaabah ni terbakar? Dulu ni Kaabah dia ada pintu. Pintu dari arah barat dan daripada arah timur. Maknanya kalau kita masuk kot tu, kita boleh keluar kot ni. Jadi orang ramai yang masuk dalam Kaabah ni semua dalam keadaan memuliakan, membesarkan Kaabah. Walaupun mereka tak sembah Allah Subhanahu wa taala mengikut syariat yang dahulunya dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dah sembah berhala dah pada ketika itu. Berhala ni ada di dalam, ada di luar, penuh dengan berhala. Tapi tang membesarkan, mengagungkan Kaabah ni memang ditanam sejak dulu lagi dan tak boleh dicabut oleh siapa-siapa. Tengah dekat Nabi nak lahir, datang tentera Abrahah nak serang Kaabah tu. Peristiwa tu lagi-lagilah tuan-tuan menambahkan rasa haibah, rasa gerun dengan Kaabah ni rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi bila mereka nak memuliakan Kaabah ni tuan-tuan, mereka perasak bagi wangi. Kita pernah tengok Arab duk perasak lah pun ada kan. Kita tak pakai tu sangat. Yang Arab dia nak bagi wangi, dia akan cucuk, bagi menyala benda-benda yang kayu-kayu yang wangi-wangi tu, nak bagi wangi lah tempat tu. Jadi kalau dalam Kaabah pun dia buat lagu tu lah. Ada satu orang wanita yang buat macam tu. Dia buat tuan-tuan, cucuh api, dia menyala besar. Akhirnya sampai tercucuh, terbakar sebahagian daripada dinding Kaabah. Walaupun tak terbakar keseluruhan Kaabah tersebut, tapi melemahkan binaan Kaabah. Tak elok lah, ni rumah Allah, tempat ibadah, pergi terbakar lagu tu. Marah pun tak guna dah. Okay. Itu peristiwa pertama yang menyebabkan Kaabah ni jadi rosak. Kemudian yang kedua, oleh kerana Kaabah ni tuan-tuan berada
di lembah, bukit keliling. Bukit keliling, kita pilar ni pun tuan-tuan, kita akan tengok Kaabah ni dikelilingi oleh kawasan-kawasan yang berbukit. Jadi bila hujan lebat, mai pula ketika tu hujan sangat lebat, menyebabkan air ni dia masuk banjir Kaabah. Dan bila air deras, menyebabkan banyak dinding-dinding Kaabah ni yang musnah, yang rosak, menyebabkan tak cantik lagi Kaabah tersebut. Jadi tak elok. Sedangkan orang-orang Quraisy sangat memuliakan Kaabah tersebut. Jadi akhirnya tuan-tuan, mereka pun buat keputusan, mesyuaratlah sama-sama jawatan kuasa yang ada di Darun Nadwah. Mereka buat keputusan, kita takkan nak biar ini rumah Allah, rumah yang dihadapkan wajahnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka buat keputusan, lah kita runtuhkan bangunan yang ada ni, yang asal ni, lah kita buat balik, kita buat bagi elok balik. Jadi mulalah proses nak bina Kaabah tersebut. Tapi tuan-tuan, bila dah mereka sepakat nak runtuhkan dahulu bangunan asal yang dibina dulunya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ni, mai rasa takut. Peristiwa serangan tentera bergajah dulu ni menghantui mereka semula. Teringat balik hari nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tak redha kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh musnahkan kita, boleh timpakan malapetaka, bala bencana kepada kita. Tak berani mereka nak runtuh Kaabah. Pakat-pakat duk tolak hang ku hang dulu. Orang ni kata hang dulu. Jadi akhirnya sehinggalah seorang pemimpin besar Quraisy daripada kabilah Bani Makhzum, iaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa tuan-tuan Al-Walid bin Mughirah ni? Ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Khalid semua kita kenal. Ni ayah dia. Ayah dia ni tuan-tuan memang pemimpin besar Quraisy yang sangat disegani, sangat dihormati. Dia bukan takat satu orang yang dihormati di sini, tapi dia orang kaya. Harta dia sampai Taif punya banyak. Musang King, Tupai King semua ada pada masa tu. Orang besar, orang yang sangat dihormati. Jadi dia tuan-tuan, saya nak ambil kata-kata dalam kitab yang menyebutkan tentang dia ni. Ini daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Kitab dia, apa tajuk kitab ni? As-Sirah An-Nabawiyah ala Daw'il Qur'ani wa Sunnah. Okay. Dia tulis kitab ni. Tuan-tuan, dia kata kat mereka, dan dia semua pakat tak berani tuan-tuan. Al-Walid bin Mughirah kata, aturiduna bihadmiha al-islah am al-isa'ah? Hampa nak runtuh bangunan Kaabah ni, niat hampa baik ke tak baik? Qalu bal al-islah. Mereka kata, ya memang dah nak buat baik, tapi kami takut. Faqala inna Allah la yuhlikul muslihin. Dia kata, yakinlah Allah tu, tengok dia punya iman tu kuat juga kan, masa duduk semua berhala. Dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan orang-orang yang nak buat baik ni. Dia punya iman tinggi juga. Semua berhala lah pada masa ni tuan-tuan. Nabi pun belum dilantik lagi pada ketika ni tuan-tuan. Lalu dia pun mulalah tuan-tuan bawa cangkui, kapak apa yang patut. Lalu dia start memusnahkan, meruntuhkan Kaabah. Tapi tuan-tuan, orang lain tak berani nak buat juga. Walaupun dia dah pergi runtuh dah, pergi katuk yang tu, pergi patahkan kayu ni, semua pakat tak berani. Semua duk tunggu isu-isu. Dia kata apa tuan-tuan? Wa qalu nantazir, kita tunggu dulu, jangan duk pergi lagi. Fa in usiba lam nahdim minha syai'an. Kalau esok ni kita tengok jadi apa-apa kat dia, balik-balik mai esok capik kaki kah, esok tak boleh mangkit ke barangkali, kita tu sadut terbiang. Tapi kalau tak jadi apa-apa kat dia, esok mai tengok biasa sahaja, elok sahaja keadaan dia, maknanya Allah Ta'ala redha apa yang kita buat. Faqad radiyallahu ma sana'na. Jadi esok ni tuan-tuan, bila pagi-pagi tengok-tengok Al-Walid bin Mughirah
Tengok dia sihat elok, tak ada apa pun berlaku kat dia. Maka barulah depa pakat-pakat mai meruntuhkan bangunan Kaabah tersebut bersama-sama dengan Al-Walid bin Mughirah. Jadi ada jasa jugalah orang tua ni, Al-Walid bin Mughirah ni, walaupun dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tak baik kat dia ni. Pasal apa? So bila Nabi SAW dilantik menjadi rasul, dialah salah seorang utusan yang dihantar oleh orang Quraisy untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dia nak masuk Islam dah, tapi akhirnya bila disogok, didesak oleh Abu Jahal, dia berubah. Dialah yang menuduh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir. Dia idea dia tu untuk nak tuduh apa kat Nabi kita SAW. Nak kata gila, orang kenal dia kata orang gila. Takkan orang gila nampak bagus ya Nabi kita. Nak kata dia ni apa lagi, macam-macam tuduhan yang dilempar, penyair. Dah, kami kenal syair penyair. Yang paling mudah untuk tuduh Nabi SAW ialah tukang sihir. Pasal apa tuan-tuan tahu? Pasal orang yang sihir orang ni, dia memecah belahkan suami isteri, abang dengan adik, ayah dengan anak, porak panah habis. Itu yang berlaku di masyarakat Quraisy pada masa tu. Jadi tuduhan itulah yang dilemparkan oleh Al-Walid bin Mughirah ni. Tapi ini cerita baik dia lah ni, cerita ni. Atas usaha dia, akhirnya tuan-tuan, Kaabah pun diruntuhkan bersama-sama orang Quraisy semuanya sekali, tuan-tuan. Okey. Jadi bila dah siap dah runtuh bangunan Kaabah tersebut, bila nak bina Kaabah tersebut, mereka bahagi tugas siap-siap. Mereka buat siap-siap. Dalam mesyuarat juga macam kita dah buat. Bahagian pintu Kaabah nanti kabilah mana yang akan bina. Jadi Bani Abdul Manaf, Bani keturunan mana? Keturunan Nabi kita lah. Sebab salah seorang tuan Nabi SAW, Abdul Manaf ni. Okey. Lagi dan Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni Bani keturunan sebelah ibu Nabi SAW. Zuhrah dengan Kilab, dua beradik. Jadi dua ni memang selalu pakat baik, tuan-tuan. Bani Abdul Manaf dengan Bani Zuhrah. Itu dia ni akan bina semula bahagian pintu Kaabah. Bahagian Hijr Ismail. Bahagian tu akan diuruskan oleh Bani Abdul Dar. Bani Abdul Dar ialah keturunan Quraisy yang dipertanggungjawabkan dalam urusan-urusan berkaitan dengan peperangan. Ni kabilah besar ni. Sampai hari ni tuan-tuan, ni kabilah yang besar. Bani Asad dan juga Bani Adi. Adi ialah keturunan Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu depa ni akan uruskan bahagian di sebelah sana, tuan-tuan. Bahagian antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Kita last tawaf tu. Last kita tawaf, kita jumpa rukun Yamani, kemudian kita akan jumpa Hajarul Aswad. Bahagian tu dibina oleh Bani Makhzum. Bani kabilah tadilah Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal apa semua duduk dalam geng itulah, dan beberapa kabilah lagi, tuan-tuan. Bahagian atas bumbung. Bumbung Kaabah. Dulu tak ada bumbung ni. Bumbung ni kira benda baru yang dibuat. Bani Jumah. Bani Jumah dan Bani Sahm. Inilah antara yang dicatatkan oleh para ulama kita tentang proses pembinaan Kaabah ni, tuan-tuan. Satu lagi saya nak baca ke tuan-tuan malam ni. Bila mereka nak bina ni, tuan-tuan, mereka bersetuju satu perkara. Oleh kerana mereka tahu Kaabah ni rumah Allah, ada kehormatan tersendiri yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab keseluruhannya atas asas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka setuju, tuan-tuan, wattafaqu fi ma bainahum bimasyurati ahadi asyrafihim alla yudkhilu fi bina'iha min kasbihim illa tayyiba. Mereka setuju kita nak bina Kaabah ni, kita kena pastikan bahawa semua pembiayaan untuk pembinaan Kaabah ni mesti daripada hasil usaha kita yang baik dan yang elok sahaja. Kalau dalam istilah hari ini kita kata halalan tayyibah. Kita nak yang halalan tayyibah, nak buat Kaabah. Itu orang Quraisy, tuan-tuan.
punya jaga juga ni bila benar-benar berkaitan dengan agama ni. Dia nak hak elok, hak baik. La yadkhulu fihi mahru baghin. Tak boleh dimasukkan walaupun satu sen, sekupang pun jangan masukkan mahar baghi. Pelacuran, upah pelacuran pada hamba orang-orang Quraisy ni. Hamba-hamba ni pi melacur. Duit tu bagi kat tuan dia. Duit tu jangan bawa masuk dalam pembinaan Kaabah. Tak boleh. Depa sendiri sepakat. Depa tak mau. Wala bai'a riba, ataupun sebarang jual beli yang ada riba. Riba ni dimaklumi. Tak boleh, benda tu haram. Mai kat kita ni tak apa tahu tuan-tuan. Beli habis, mutu kedai Cina beli kan. Mai masjid tu. Mai surau, beli hak yang pinjaman kedai Cina, bayar 220 sebulan, 300. Nak pergi mana? Nak buat pergi masjid. Hai, malu kat orang kafir tuan-tuan, malu kat geng Quraisy. Depa pun tahu jaga nak buat benda baik ni, tak mau langsung duit-duit riba. Jadi kita kena tinggal lah, kena ajak masyarakat kita tinggal. Dah lah tu insurans mutu tu hak haram juga. Duk pakai MAA insurans juga. Duk pakai Kurnia insurans. Cukup-cukup. Saya nak ajak sirah, tapi nak selit sikit lah sepatah. Supaya kita tahu malu kat orang-orang Quraisy yang sembah berhala ni, depa nak buat benda baik, depa jaga. Okey, lagi. Wala mazlamata ahadin minan nas, dan apa-apa sebarang kezaliman. Daripada kezaliman tu kita dapat duit, maka duit tu jangan digunakan untuk pembinaan Kaabah ni, tak boleh. Jadi menunjukkan peristiwa ni tuan-tuan, menunjukkan bahawa Allah nak jaga Kaabah ni. Walaupun pada ketika itu yang menguasai Kaabah ialah orang-orang dah jauh dah daripada syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Jadi yang berkaitan dengan Nabi kita, Nabi SAW tuan-tuan, pada masa ini ialah Nabi pun terlibat juga dalam pembinaan Kaabah ni. Nabi tidak tengok saja, Nabi tak terlibat, Nabi duk kira duk pegang biji tasbih dia tak. Tapi Nabi SAW juga turut terlibat dalam pembinaan Kaabah ini. Wa qad syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'mamahu fil bina. Nabi menyertai bersama-sama dengan bapa-bapa saudaranya dalam membina Kaabah, iaitu daripada dua kabilah tadilah, Bani Abdul Manaf dengan Bani Zuhrah. Wa naqala al-hijarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat batu. Hak mana perlukan batu bata, Nabi tolong angkat juga tuan-tuan. Hadis bawah tu sekali lagi kita baca. Hadis ni ada sekali selepas ni tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, dalam keadaan dia duduk tengah bina Kaabah ni, berlaku satu peristiwa, iaitu dekat dengan kawasan Jeddah. Jeddah ni kawasan tepi laut lah. Kawasan tepi laut. Ada sebuah kapal yang dalam perjalanan menuju ke Yaman. Sebagian ulama menyebutkan bahawa bawa kayu kayan ni untuk membaik pulih Kaabah yang dibina oleh Abrahah di Yaman. Jadi bila sampai di kawasan tu, kapal ni dipukul ribut. Bila dipukul ribut tuan-tuan, habis pecah kapal ni, tersadai di tepi pantai, tak boleh pergi. Kapal pun pecah, kayu kayan yang ada di situ pun tersadai di tepi pantai. Jadi berita ni sampai kepada orang Quraisy yang mereka pada ketika itu nak bina Kaabah. Dan pembinaan Kaabah ni dibuat dengan batu. Sebenarnya asal Kaabah ni dengan batu. Jadi bila dengar ada kapal yang tersadai di Jeddah, mereka pergi sana, pergi jumpalah ada satu tukang kayu yang terselamat dalam peristiwa tersebut, nama dia Baqu. Kayu ada lagi, kayu kapal itu sendiri ada, kayu-kayu yang ada tu nak buat apa, tak boleh buat apa dah. Jadi mereka beli kapal ni, semua kayu-kayu tu mereka beli dengan duit yang ada untuk digunakan dalam pembinaan Kaabah di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan mereka minta tolong Baqum ni. Baqum ni orang Rom. Dia ni kira orang yang pakar dalam pembinaan menggunakan kayu kain. Orang Arab tak erti. Orang Arab mereka tak erti guna kayu ni. Semua pakai batu-batu susun lagu tu
Tapi kalau Baqum ni dia pakar dalam pembinaan dengan menggunakan kayu, tukang kayu. Jadi dia minta tolong dia bayar upah kat dia untuk membina Kaabah. Jadi dengan bantuan dia akhirnya alhamdulillah tuan-tuan selesailah pembinaan Kaabah dan disertai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, okey tuan-tuan. Tapi yang menariknya tuan-tuan, bila dah siap dah pembinaan Kaabah ni, timbul satu persoalan pertikaian antara orang-orang Quraisy yang ada ni, iaitu batu Hajarul Aswad. Ni batu ni tuan-tuan, sesuatu yang ada kemuliaannya. Walaupun mereka tak Islam dah pada ketika itu, tapi mereka melaksanakan, meneruskan sunnah daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam dulu ni akan cium batu tersebut. Sampai kita hari ni lah kita cium batu tersebut kerana ia dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bahagian di penjuru bahagian yang dulunya ada Hajarul Aswad tu nak diletakkan semula Hajarul Aswad, timbul masalah. Iaitu apa dah tuan-tuan? Masing-masing kabilah nak meletakkan Kaabah, nak meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempatnya. Sebab tu satu kemuliaan. Bangsa Arab ni ialah bangsa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan depa satu sifat, kalau benda tu mulia, depa akan berebut nak. Sampai sanggup mati pun depa sanggup pertahankan hak tersebut pasal kemuliaan. Apa jadi pun depa nak. Sehingga tuan-tuan sampai dekat nak berkelahi. Bukan takat nak bergaduh biasa-biasa, sampai dekat-dekat nak perang. Sampai hampir-hampir mencetuskan peperangan antara kabilah-kabilah ni tuan-tuan. Ni Bani Abdul Dar ni kira kepala masam zaman tu lah ni. Bani Abdul Dar ni kira paling samsin lah tu. Mereka perang tuan-tuan. Bani Abdul Dar ni dalam peperangan-peperangan mereka bawa bendera. Dan bendera dalam peperangan-peperangan Arab sangat penting. Kalau bendera tu masih ada, mana kita tak kalah. Tapi kalau dah jatuh bendera tu, mana kalah, lari balik. Jadi Bani Abdul Dar ni kabilah besar dalam masyarakat Quraisy. Jadi mereka ni tuan-tuan berpakat dengan beberapa kabilah lain, iaitu Bani Adi. Bani Adi, Sayyidina Umar. Ya, orang macam Sayyidina Umar lah. Untuk mempertahankan hak meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempat asalnya, sekalipun mati pun dia akan pertahankan hak tersebut. Jadi lalu dia bawa apa tuan-tuan? Bani Abdul Dar ni bawa satu besen lah, senang kita sebut, satu bekai yang dipenuhi dengan darah. Pas sembelih unta, darah tu dia tahan buh dalam bekai. Berapa ekor tak tahu, tapi penuh dalam besen tu, penuh dengan darah. Bawa mai dekat dengan Kaabah, ajak kabilah-kabilah yang boleh mau bersama dengan mereka nak mempertahankan hak itu. Untuk Bani Abdul Dar dan Bani Adi ni, pakak-pakak buat apa tuan-tuan? Celup tangan dalam darah tersebut. Bukan takat celup tangan dalam darah tu, jilat pula dia. Nak abang kata jahat ngoh apa buat ni. Sanggup mati untuk nak mempertahankan hak meletakkan Kaabah, meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Wastamarru ala dhalika 4 layalin aw 5. Dan peristiwa ni tuan-tuan dalam keadaan masing-masing nak perang, nak bergaduh ni 4 hingga 5 malam. Tuan-tuan bayangkan suasana pada ketika itu tuan-tuan. Kalau 4-5 malam ni dekat-dekat nak perang. Kita nak pilihan raya lagi berapa bulan ni? Tak tahu pula kan. Bulan 8 ni pilihan raya kan. Lah berasa lagi kepanasan ya tuan-tuan. Suara abang tak ada tajuk lain lah. Jadi kalau ada suara abang pada ketika tu lah, tuan-tuan bayangkan suara abang tajuk apa tuan-tuan. Post-post Facebook pun tak ada tajuk lain lah. Tajuk cerita ni lah. Heboh cerita ni. Bukan takat dalam kota Mekah, sampai keluar daripada kota Mekah. Sebab nak tercetus peperangan di antara kabilah-kabilah Quraisy. Sesama Quraisy nak perang. Kerana nak mempertahankan hak tersebut. Allah Subhanahu wa taala nak takdirkan peristiwa ni tuan-tuan, bukan saja-saja. Yang kita duk baca ni bukan saja-saja tuan-tuan. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala mencetuskan peristiwa ni, bagi sifat ni kepada orang-orang Quraisy ni, nak menaikkan
nak meninggikan nama Nabi kita nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab siapa yang akan menyelesaikan isu ni? Kita tahu dah tuan-tuan ni. Nabi kita lah yang akan menyelesaikan masalah ni. Jadi tuan-tuan bayangkan betapa harumnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dengan usaha Nabi, dengan cetusan idea Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bangsa Quraisy kembali bersatu padu. Tu Allah Taala nak angkat yang tu lah. Jadi akhirnya tuan-tuan, dalam keadaan duk kelang kabut nak berkelahi hang aku ni, darurat dah masa tu diisytiharkan di Mekah pun. Jadi pada ketika itu tiba-tiba adalah seorang Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Siapa ni? Esok ni dia ni lah akan jadi pak mentua Nabi SAW setelah Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah. Daripada kabilah Bani Makhzum juga. Ummu Salamah daripada Bani Makhzum. Jadi ayah kepada Ummu Salamah ni tuan-tuan, dia orang tua dah pada ketika itu, dan salah seorang orang-orang yang kalau kita ni ada gelaran Tun Tan Sri lah di kota Makkah pada masa itu. Dia kata ke orang-orang Quraisy, dia kata, ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid. Dia kata, lah ni boleh lah aku nak cadang ke hangpa sesuatu. Dan kita duduk bergaduh ni kan, siapa nak jadi PM kan, bergaduh pompang. Dia kata, esok ni kita tunggu dekat pintu ni, iaitu bab Bani Syaibah, lah orang panggil Babus Salam. Babus Salam ni hak mana tuan-tuan? Hak kita masuk kot tanah tang tu, Safa Marwah, dekat pintu Marwah tu, pintu tu lah. Kita tunggu dekat pintu ni, siapa orang hak mula-mula masuk tu, kita minta dia lah tolong selesaikan masalah kita ni. Susahlah sampai kita berperang, bergaduh sama-sama kita sampai berlaku peperangan merugikan kita semua. Mereka pun setuju dengan cadangan dia tuan-tuan. Jadi esoknya pagi-pagi mereka pun mainlah tunggu siapa orang yang akan mula-mula masuk untuk menyelesaikan masalah mereka. Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang yang mula-mula masuk tu ialah Nabi kita, iaitu Muhammad bin Abdullah, yang mana orang-orang Arab Quraisy sendiri menggelarkan Nabi kita dengan panggilan Al-Amin, orang yang sangat dipercayai, pemegang amanah mereka. Mereka pun apa-apa bab urusan harta benda mereka akan pergi simpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi jauh-jauh, pergi petak kat Nabi, minta Nabi tolong jaga. Boleh kalau geng-geng sama-sama dia nampaklah bagus, tapi sekali lagi habis, kedarah kat dia habis, tak boleh percaya. Jadi bila mereka tengok Nabi yang masuk, semua pakat kata serentak, hadzal amin radinahu, hadza Muhammad. Kalau dia ni Al-Amin, yang ni tak apa, semua kami setuju, kami redha, dialah yang akan menyelesaikan masalah antara kita. Hadza Muhammad, ini adalah Muhammad. Jadi Nabi SAW pun tuan-tuan, bila cerita kat Nabi apa yang berlaku, pertikaian yang dah tak boleh nak diselesaikan ni, jadi Nabi SAW ambil rida dia. Rida ni hak yang orang duduk lepuh tang bau tu kan, Nabi hampa, fabasata ridaahu, kemudian thumma akhadha al-hajar, Nabi angkat Hajarul Aswad tu, letak atas rida Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, litakhudha kullu qabilatin bi tarafin. Jadi Nabi kata, okey, semua kabilah pegang ujung tu, seorang sikit, semua pakat pegang tapi ni keliling kain yang dibentangkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, angkat, alah bawa, pakat angkat semua, pergi sampai betul-betul dekat dengan Hajarul Aswad, sama tinggi dengan tempat Hajarul Aswad nak diletakkan tersebut. Fa akhadahu bi yadihil mubarakah, Nabi pun pegang Hajarul Aswad itu dengan tangannya yang mulia. Nabi lah sendiri yang meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Dan semua yang ada ni tuan-tuan, tak ada komplain apa, semua bersetuju, puas hati dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, peristiwa ni orang bercakap di mana-mana tentang kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pertikaian yang timbul
dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Dan satu lagi tuan-tuan, tu cara Allah Ta'ala nak angkat nama Nabi SAW. Bagi 5 tahun lagi, siapa nak jadi Nabi? Dia, orang yang selesaikan masalah kita dulu. Jadi Nabi ni memang berada di hati semua orang-orang Quraisy yang ada pada ketika itu. Bahkan luar daripada Quraisy pun Nabi berada di hati dia. Nabi pula keturunan yang sangat mulia. Okey. Satu lagi tuan-tuan, tadi kita sebut tentang sifat orang Arab, kan tak elok lah kalau kita tengok bergaduh. Orang Melayu bagus lah. Melayu bagus lah. Pemkelayan, pompang ni penin bala kita tengok. Bekor orang juga. Panggil orang Melayu kan. Dia berkelahi ni sedih kita tengok. Jadi walaupun pada cerita kisah macam mana orang Arab ni sampai sanggup berperang, bawa mai darah, celup tangan, jilat darah-darah tu pula, semata-mata kerana Allah nak letak Hajarul Aswad, yang kita kata ada apa masalah sangat, macam yang kecil. Tapi di sebalik kisah ni tuan-tuan, ada satu perkara penting yang kita kena faham, iaitu inilah kenapa, kalau kita nak cari sebab lah, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih bangsa Arab ni sebagai tempat Allah turunkan risalah Islam melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah boleh lahirkan Nabi daripada kalangan orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, tak, tapi Allah pilih bangsa Arab. Walaupun kita tengok sifat tu tak baik, tapi sifat itulah nanti tuan-tuan yang akan menjadi penyebab Islam ni berkembang. Tuhan nampak tak baik, Nabi olah sikit. Oleh kerana mereka ni tuan-tuan, kalau mereka yakin benda tu ada kemuliaan, mereka akan sanggup mati kerana perkara tu. Esok ni bila mereka masuk Islam, mereka yakin betul-betul bahawa Islam tu adalah agama yang sangat mulia, agama yang benar. Nabi Muhammad ni memang Nabi. Bila ada dalam hati mereka yang tu tuan-tuan, tuan-tuan tengok apa orang Arab, orang sahabat-sahabat Nabi buat dulu. Mereka sanggup mati ya. Dalam peperangan-peperangan yang kita baca, kisah-kisah peperangan itu, ya Allah, macam mana boleh jadi? Sebab sifat tu memang sedia ada dah dalam hati orang-orang Arab. Ubah sikit ya. Kalau boleh kat orang Melayu lah tuan-tuan, lingkup pasal Islam ni kan. Kita ni macam nak bertahan ni, bukan main nak nampang. Sekejap lagi main-main ujung lagi kan. Ulok sikit ya, sengap tu, tak kata apa dah. Buat apa nama, buat ni lah, buat sidang media tu. Saya kan berubah tu. Berapa kali lompat tu, lompat sana, lompat sini kan. Penin kita. Harap dia tak. Kalau dia pertahankan yang tu sampai mati dia. Tu Allah Ta'ala pilih dia pak. Ni sifat yang Allah Ta'ala bagi ada dalam diri orang-orang Arab. Okey, sikit lagi tuan-tuan kita perhabis. Berlaku tuan-tuan pada ketika itu, masa di Paduk Tengah bina, yang disebut oleh para ulama ketika pembinaan Kaabah ni, iaitu Kaabah yang mereka bina ni tuan-tuan, mereka buat beberapa perubahan lah. Mereka buat beberapa perubahan, iaitu Kaabah asal zaman Nabi Ibrahim AS, tinggi dia 9 hasta ya. 9 hasta ni saya rasa lah kan, tak kira tepat sebab kita tangan pendek sikit pada mereka. Saya ingat dalam 4 meter lebih sikit lah. Kalau 4 meter, kita letaklah 5 meter kita kata. 5 meter berapa kaki? 15 kaki kan? Lebih kurang 15 kaki, rendah ya. Rumah kita apa ni ada 10 kaki tak? Tambah lagi 5 kaki, nak tinggi benar sangat kan? Tapi Kaabah lah kita tengok tinggi lah. Tinggi. Ada 15 meter. 15 meter. Punya tinggi. Jadi zaman mereka buat ni tuan-tuan, mereka bagi tinggi sikit. Tapi taklah setinggi yang ada pada hari ni. Jadi bila mereka bagi tinggi, duit hak mereka kumpulkan tu, kerana nak bagi tinggi bangunan Kaabah tersebut, duit jadi tak cukup. Duit jadi tak cukup. Itu perubahan yang pertama dari sudut ketinggian yang dibuat oleh orang Arab pada masa itu. Yang kedua, pintu. Dulu pintu boleh keluar masuk. Lah oleh kerana nak jaga keselamatan Kaabah. Orang boleh masuk ikut suka, payah nak jaga. Kaabah ni 24 jam. Orang duk tawaf, tak berhenti. Jadi nak jaga keselamatan Kaabah supaya tak berlaku lagi kebakaran seperti yang berlaku sebelum ni,
Depa tutup pintu, depa bagi ada satu je pintu. Dan pintu ni pula tuan-tuan, depa bagi tinggi. Kalau nak naik kena buh tangga tu, baru boleh naik. Tujuan depa ialah supaya Kaabah ni tidak boleh dimasuki sewenang-wenangnya. Kalau nak masuk kena dapat kebenaran, kena ada keizinan daripada pemerintah pada masa tu baru boleh masuk. Sebab tu sampai lah tuan-tuan, kita nak masuk tak boleh. Tuan-tuan duduk kot taman apa ni aku panggil ni, zon apa ni, Kenanga. Tak payahlah tuan-tuan, jangan duduk mimpi lah nak masuk dalam Kaabah tu kan. Tujuan baik lah, bukan tujuan jahat. Nak jaga Kaabah, orang tak masuk suka-suka, nanti berlaku kebakaran pula. Bukan senang nak bina Kaabah semula. Itu tujuan orang Arab buat tu. Jadi mereka angkat pintu dia bagi tinggi sikit. Tapi bila sampai tang bahagian Hijr Ismail, yang dahulunya adalah termasuk dalam binaan Kaabah, duit tak cukup. Bukan duit tak ada, duit ada. Tapi duit syubhah, duit riba bank kan. Ada duit tak elok tapi nak bagi tak gamak lah kali, tak berani nak bagi. Akhirnya dia buat keputusan bahagian yang lah ni kita panggil Hijr Ismail tu, depa bagi pendek sikit, depa kecilkan, tapi depa tanda di situ. Depa buat binaan kayu di ujung tu, tanda kata asalnya yang tu sebahagian daripada Kaabah juga. Dikeluarkan bahagian Hijr Ismail. Sebab tu hukum dia sampailah kepada hari ini. Boleh tak kita tawaf kita pergi selit gua tu? Tak boleh, tak sah. Pasal itulah. Pasal itu bangunan Kaabah yang sebenarnya. Allah ni belai nak happy pula tahun sebelum Covid ni, tengok. Dulu dia buat lengkung tu, lah dah. Dia tutup habis. Dulu kita boleh masuk. Dulu kalau kita nak rasalah semayang dalam Kaabah, kita pergi semayang dalam Hijr lah. Lah tak payah, dia tutup, nak masuk pun tak boleh tuan-tuan lah. Allah wallahu ta'ala dalam masa Covid ni saya tak pastilah. Jadi tuan-tuan, mana dia? Okey. Ada satu hadis. Hadis ini masyhur, riwayat Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nabi tawan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah, bulan Ramadan. Nabi wafat bila? Bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi berapa tahun? Saya tahun ke-8, 9, 10, 11 Nabi wafat dah. Jadi pada ketika ini Nabi SAW pernah kata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil kufri labanaitul ka'bata ala qawa'idi Ibrahim. Nabi kata, kalaulah tak kerana kaum kamu ni, yakni orang-orang Quraisy ni, baru sangat mereka ni berpisah dengan kekufuran, baru masuk Islam beberapa hari, nescaya aku akan bina semula Kaabah, runtuhkan Kaabah yang ada ni, kemudian aku bina seperti mana asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi teringin nak buat macam zaman Nabi Ibrahim, maknanya ada pintu, kita boleh masuk, kita boleh keluar. Lah kita teringin nak masuk ni tapi tak boleh. Jadi Nabi teringin nak buat macam tu, tapi Nabi kata kalau aku nak buat tak sesuai, sebab mereka baru masuk Islam. Benda tu memanglah penting, tapi kalau kita tak ubah pun, sembahyang boleh menghadap ke arah tu tak? Boleh. Tak ubah pun tak apa. Sampailah Nabi SAW wafat tuan-tuan, Nabi tidak ubah kedudukan Kaabah ni. Sampai bila? Sampai hari ni. Kaabah yang ada kat kita hari ni tuan-tuan, kita tengok tak diubah oleh siapa-siapa. Cuma tuan-tuan, ada berlaku beberapa peristiwa perubahan kepada Kaabah ni di zaman-zaman Islam dulu. Okey, yang pertama tuan-tuan, di zaman Khalifah Abdullah bin Az-Zubair. Tuan-tuan tahu tak Abdullah bin Az-Zubair pernah jadi khalifah? Bila dia jadi khalifah tuan-tuan? Pada zaman Muawiyah lantik anak dia, iaitu Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Ni para sahabat tak setuju. Semua marah kepada perbuatan yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia tetap sahabat Nabi walaupun dia buat kesilapan dan kesalahan. Sebab kita tidak pernah beriktikad bahawa para sahabat maksum. Muawiyah buat salah ni. Jadi bila dia lantik anak dia, para sahabat tak setuju. Sehingga Abdullah bin Az-Zubair mengisytiharkan diri sebagai khalifah umat Islam, berpusat di kota Makkah Al-Mukarramah.
Muawiyah, anak dia Yazid, pusat pemerintahan dia di mana? Syam, Damsyik, Syria lah ni. Bukannya dekat. Jadi dia ikhtiar diri sebagai khalifah. Jadi bila dia ikhtiar diri sebagai khalifah, berlaku peperangan yang berpanjangan antara kerajaan Yazid bin Muawiyah, kerajaan Bani Umayyah dengan Abdullah bin Az-Zubair. Jadi dalam peperangan ni tuan-tuan, dia pakai manjanik, hak yang alat bedil, hak yang boleh tembak batu buah api, kena Kaabah, menyebabkan Kaabah yang ada yang macam binaan orang-orang Quraisy tadi itu terbakar. Rosak Kaabah. Jadi pada masa itulah tuan-tuan, Abdullah bin Az-Zubair ni, Abdullah bin Az-Zubair ni dengan Aisyah tu mak menekan dia. Aisyah tu ialah mak saudara dia. Sebab Az-Zubair tu kahwin dengan siapa? Asma binti Abu Bakar. Jadi dia tahu hadis tadi. Dia tahu bahawa keinginan Nabi SAW nak bina Kaabah seperti mana zaman Nabi Ibrahim dulu. Jadi dia pun dah Kaabah runtuh dah tuan, terbakar banyak dah. Dia buat semula lah. Jadi bila dia nak buat semula, dia buat macam mana tuan-tuan? Buat macam hak yang zaman Nabi Ibrahim AS dulu. Cuma dia bagi tinggi sikit lah. Dia lebihkan tinggi dia macam hari ni, iaitu tinggi dia 15 meter ataupun 27 dhira'an, 27 hasta tinggi dia tu. 27 hasta macam lah. 27 hasta tu ialah 15 meter seperti yang ada pada hari ini. Dia bagi tinggi. Hal lain dia buat macam zaman Nabi Ibrahim AS. Panjangnya dia kembalikan semula. Lagi dia buat pintu daripada arah timur satu pintu, arah barat satu pintu, orang boleh keluar masuk ke dalam Kaabah ikut suka siapa nak masuk. Sebab macam itulah keinginan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perubahan pertama yang berlaku setelah dibina oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW berumur 35 tahun tadi. Kemudian yang kedua, selepas daripada itu berlaku lagi perubahan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia ni terkenal lah, jahat ni. Setengah ulama laknat dia tu, khilaf lah tentang dia. Jadi Hajjaj ni ialah ketua panglima tentera perang Bani Umayyah pada waktu tu. Depa tuan-tuan bila tawan-tawan balik kota Mekah, tengok-tengok Kaabah berlain. Berubah bentuk Kaabah, tak sama macam hak yang mereka duk tengok sebelum tu. Jadi mesyuaratlah khalifah yang ada pada ketika itu. Akhirnya tuan-tuan, mereka buat beberapa perubahan, iaitu Abdul Malik, apa sebenarnya tulis ni, Abdul Malik bin Marwan setelah bermesyuarat dengan Hajjaj, dia tulis surat kepada orang-orang di Mekah. Dia berkata, amma ma zadahu fi tuliha fa abqihi. Tinggi dia yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, okey tak, tu biar, tak ada masalah apa. Sebab soal ketinggian tu kekalkan dengan 27 hasta ataupun 15 meter. Wa amma ma zadahu fil hijr faraddahu ila bina'ihi. Tapi hak yang dia masukkan Hajar Ismail ke dalam pembinaan, dalam bangunan Kaabah, yang tu buang balik, bagi tinggal kerat. Maknanya Hajar Ismail tetap berada di luar macam hari ni, dia buat keluar balik tuan-tuan. Wasadda babahu alladhi fatahahu, wasudda babahu alladhi fatahahu. Tutup pintu hak dia buka, pintu tu tutup balik, penaik balik macam yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Hadis ni cerita diriwayatkan dalam Sahih Muslim, rawahu Muslim fi sahihihi an Atha. Kisah ni kisah perubahan yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan ni. Sebab apa tuan-tuan? Mereka tak tahu tentang hadis tu. Hadis yang Aisyah riwayatkan kata keinginan Nabi SAW tu, mereka tak tahu. Jadi bila mereka tahu tuan-tuan, timbul penyesalan di kalangan khalifah yang ada pada masa tu. Tapi dah buat-buat dah, mereka biar jugalah. Biarlah Kaabah seperti yang ada. Habis zaman kerajaan Bani Umayyah. Sehinggalah tuan-tuan naik pula kerajaan Bani Abbasiyah. Bila naik kerajaan Bani Abbasiyah, sampailah ke zaman Harun Ar-Rashid. Jadi dia ataupun ayah dia disebutkan dalam riwayat yang kita baca ni, waqad arada Ar-Rashid aw abuhu an yu'id al-bait ala ma kana alaihi fi ahdi Ibn Zubair.
Khalifah ni tuan-tuan, bila mereka tahu dah ilmu pengetahuan pun dah berkembang pada ketika itu, tambah zaman ni Imam Malik dua ada, Imam Malik dah tulis dah kitab Muwatta'nya, hadis ni kembali masyhur, orang tahu Nabi memang nak macam zaman yang dibuat oleh Abdullah bin Az-Zubair tu. Jadi Khalifah berkeinginan, kaya pula kerajaan pada masa tu, lah kita buat macam mana Nabi SAW teringin nak buat. Pasal apa? Pasal dulu Nabi tak buat, pasal ada kebimbangan lah, ada kebimbangan lagi tak? Tak ada dah, mari kita buat lah. Tapi dia tanya dulu pendapat ulama, iaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Daril Hijrah. Tanya Imam Malik, Imam Malik tuan-tuan, oleh kerana dia ni ulama besar yang ada pada ketika itu, dia fatwa, dia kata tak usah, jangan duk sentuh dah Kaabah tu, biarlah lagu mana duk ada lah ni. Sebab dia kata apa tuan-tuan, akhsha an yasiral baitu mal'abatan lil muluk, aku tak mau, dan kata Imam Malik, nanti Kaabah ni jadi mainan raja-raja, jadi mainan pemerintah-pemerintah yang akan memerintah kota Mekah. Mai orang ni tukar pula, mai pula khalifah lain pula, kerajaan lain pula, kita buat lagu lain, dia ubah pula. Mai orang haru tak tuan-tuan, maka akan hilanglah haibah orang Islam terhadap Kaabah yang ada ni. Sebab saat lagu ni pi tahun ni lagu lain pula, sikit-sikit tak apalah, ubah. Tu tak apa. Cuma adalah beberapa perubahan yang dibuat juga, seperti contohnya depa bubuh corong ayak mizab dia panggil kan, corong pancok mai tu. Pasal apa? Dah ada bumbung ayak takung atas tu, sekali lagi diburuk atas tu, menyebabkan runtuh pula bahagian atas. Jadi akhirnya depa buat mizab, diperbuat daripada emas. Pintu ada juga sedikit perubahan yang dibuat, juga bendui Kaabah, dan beberapa perubahan-perubahan kecil yang dilakukan. Jadi sampailah kepada hari ini, alhamdulillah, Kaabah ni kekal seperti yang ada pada ketika itu tuan-tuan. Okey, saya ingat untuk malam ni cukuplah kot. Takat tu kita cerita berkenaan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan sejarah pembinaan Kaabah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa perubahan yang berlaku selepas daripada itu. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.